Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis kita pada tengah hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi alhamdulillah bersama-sama dengan kita Ustaz Mumin, dan tajuk yang diberikan kepada Ustaz Ashabul Ukhdud. Jadi berkenaan tajuk nanti kita minta Ustaz huraikan. Kita ada masa sampai 1:30. Dan Ustaz juga pertama kali rasanya datang ke office kita, dan kita minta Ustaz perkenalkan diri untuk sama-sama kita bertaaruf. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Pengurusi majlis, Abang Syarul, dan semua staf syarikat, apa nama syarikat ni? Syarikat Lihes. Syarikat Lihes. Nak sebut tu pun tergeta-geta. Tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ta'aruf dulu lah kan, sekejap. Nama saya Muhammad Mukmin, dulu mengaji di tak jauh juga dari sini lah, KM Bangi. Biasa lama kat tabung haji dan sebagainya tu. Ambil Islamic study di sana dalam bidang dakwah dan kepimpinan. Kemudiannya habis belajar tu balik terus ke Sabah untuk kita bantu Islam di Sabah ni. Sebab tu first time masuk sini. Ada juga bangunan sebelum saya masuk Exxon Mobil, tapi tak tinggi mana lah. Di tempat saya tu di Tawau tu paling tinggi pun 10 tingkat tu kira macam bangga tu. Paling atas. Ni dah berapa tingkat ni? Ni 8 tingkat pun macam tak ada bangunan tempat aku macam ni. Tak ada makhluk setinggi macam ni. Pergi KK tu baru nampak dah tinggi sikit. Sebab saya di Tawau tu tuan-tuan, sebab tu bila saya tengok bangunan ni Allah tingginya. Jadi jangan heran lah kalau orang tahu tu cepat gayat. Sebab tak biasa dengan bangunan tinggi. Itu masuk aku sekali. Dalam cermin boleh lah, buat cermin. Na'udzubillah. Minta maaf kita. Jadi saya datang ke negeri Selangor KL ni untuk kita mengisi Ramadan. Abang kita pun debuk lama dah 2 bulan lepas. Sebulan lepas, 2 bulan lepas. Masa saya ceramah di Rempang, Surau Raihan sana. Jadi kita datang ke sini bukan sekadar untuk tazkirah, tetapi kita nak berbincang ataupun membuka sikit isu-isu kita di Sabah. Mungkin saya akan sentuh sikit lah ujung-ujung kuliah ni. Ujung-ujung kuliah. Guide tadi tu pun orang Sabah juga. Macam mana boleh jumpa di situ? Pergi mana Kojo dia kata. Sudah confirm orang Sabah ini. Piyu Zahid baru ni meninggal dunia kan. Itu kawan rapat saya tu. Saya tak sempat urus jenazah beliau sebab saya ada ceramah masa tu. Piyu Azihal kawan rapat juga. Piyu Luqman, cuma aku tak jadi piyu lah. Kami balik ke pergi jadi piyu di pedalaman Sabah sana. Yang tak ada apa-apa sangat. Jadi kita bagi-bagi medan lah, tugas. Siapa masuk TV, kalau semua masuk TV, tak ada yang pergi ke tempat lain. Itu tuan-tuan kata Allah Ta'ala insyaAllah. Untuk sebelah Ramadan ni kita akan bincang sedikit satu peristiwa yang besar yang berlaku sebelum daripada Nabi SAW, iaitulah peristiwa Ashabul Ukhdud. Di sana juga ada satu peristiwa besar juga yang berlaku, iaitu Ashabul Kahfi. Allah menyebut dalam Quran,
nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Itu Ashabul Kahfi membincangkan tentang 7 orang pemuda. Setengah riwayat kata 9 orang, setengah riwayat kata 7 orang yang mempertahankan Islam. Idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Mereka bangun mengatakan Allah Tuhan kami. Apabila dipaksa oleh pemerintah yang zalim pada masa itu supaya tukar akidah. Kalau di Sabah tak payah paksa bagi duit, ada yang tukar terus. Ada yang tukar terus. Bagi 3.000 murtad, bagi 10.000 2 kali murtad lah dah. Namanya macam-macam di Sabah ni. Bagi 5.000 cukup untuk menukar agama. Tetapi golongan-golongan Islam sebelum daripada kita ni, mereka diseksa macam mana pun, mereka idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Mereka tetap mempertahankan Islam. Hari ini mungkin kita tak macam tu lah, mungkin agak sibuk sedikit lah dengan kerja-kerja harian kita. Tapi dalam masa yang sama jangan sampai Islam hilang dalam diri kita. Kita tidak diuji zaman-zaman para sahabat Nabi, para golongan ulama-ulama lepas, golongan Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud. Kita diuji mungkin sekadar dengan kesibukan, lambat balik sikit, jam, nak buka puasa ni, tu sikit-sikit lah. Tak sama macam sahabat-sahabat kita yang umat Islam yang lepas-lepas, yang mereka ni terpaksa bergadai nyawa mempertahankan Islam. Jadi tuan-tuan dimati Allah Ta'ala, hari ini kita bincang sikit kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud yang disebut oleh Allah dalam suratul Buruj. Tuan-tuan boleh buka suratul Buruj. Allah mengatakan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-'azizil hamid. Celakalah orang yang menggali parit. Menggali parit ini maksudnya orang yang menggali parit dan mengisi api untuk membakar orang Islam pada masa itu. Kita hari ini cari minyak, orang Islam dulu dibakar dengan minyak. Kemudiannya parit yang penuh dengan bakaran, kata Allah. An-nar, api lah. Parit yang penuh dengan pembakaran ataupun khandak lah istilahnya. Parit yang diisi dengan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya. Mereka ni golongan musuh-musuh Allah Ta'ala yang membakar orang-orang Islam pada zaman itulah. Kemudiannya sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman, apa yang mereka lakukan? Mereka masukkan orang beriman itu ke dalam parit yang penuh dengan bakaran. Mereka bakar ramai-ramai. Ini dia. Kemudiannya dan mereka tidak marah dan menyiksakan orang-orang beriman. Maka seronoklah disiksa orang-orang beriman ini. Melainkan kepada orang-orang beriman itu mereka disiksa kerana mereka ayyu'minuna billah, kerana mereka beriman kepada Allah. Jadi modal orang-orang dulu yang musuh Islam ni, yang bakar orang Islam ni, kerana orang Islam tu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan boleh rujuk nanti di rumah atau di mana-mana tempat, free boleh buka suratul Buruj yang menjadi dasar masdar kepada peristiwa Al-Ukhdud ini. Dan di sana ada riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi membincangkan, melebarkan perbahasan Ashabul Ukhdud ini. Berlaku sebelum daripada Nabi lagi. Maknanya ratusan tahun sebelum daripada kerajaan Islam Mekah muncul. Apabila zaman Nabi bertemu dengan berbagai rintangan, orang Islam dibelah, diseksa, orang Islam ditahan, orang Islam dipukul. Khabbab bin Arad bertemu dengan Nabi dalam keadaan kepala belakangnya teruk, siksaan teruk, dikorek dengan besi yang panas sehingga terkeluar daging-daging sedikit. Allah hebat zaman Nabi. Begitu juga dengan Bilal ibn Rabah, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Sampai Umayyah bin Khalaf ni penat siksa Bilal. Patut yang disiksa itulah penat, yang menyiksa itu penat. Sebab apa penat? Sebab kepala sungguh Bilal. Ahad. Siksaan yang luar biasa. Abu Salamah dipisahkan dengan Ummu Salamah, istri, suami istri dipisahkan. Bukan sehari dua, hampir 2 tahun kerana Islam. Bagi kita berpisah seminggu pening kepala kan, tuan-tuan. Ini 2 tahun berpisah. Abu Salamah, Ummu Salamah berpisah dengan anak dan istri. Abu Salamah duduk Mekah, duduk Madinah, Ummu Salamah duduk Mekah. 2 tahun.
dipisahkan dengan suami istri ini, tak bertemu dengan anak dan juga istri, hanya karena mempertahankan Islam. Ini golongan para sahabat Nabi. Dan di kalangan mereka ini ada yang disiksa yang luar biasa. Saya sebutkan tadi Khabbab bin Arat bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, mata Rasulullah. Wahai Nabi, bila pertolongan Allah datang? Bila pertolongan Allah datang? Nabi bangun dari pembaringan, Nabi bincang ayat ini, Ashabul Ukhdud. Zaman dulu ada orang yang digergaji sampai kepalanya terbelah dua karena Islam. Siapa dia? Berlaku pada zaman Ashabul Ukhdud. Seorang pendeta disebut sebagai rahib agama yang mengajar seorang laki-laki anak muda Islam yang akhirnya mempertahankan Islam di depan Raja Zalim pada masa itu yang hidup zaman Ashabul Ukhdud. Pendeta ini dibawa ke muka pengadilan hanya karena Islam, kepalanya digergaji jadi terbelah dua. Jadi ini satu kira macam kisah ulangan lah tuan-tuan. Dan peristiwa itu bermula apabila seorang ahli sihir di zaman Ashabul Ukhdud yang telah tua. Nabi kata dalam riwayat Muslim, tua lah ni. Kabir tua, aku telah tua. Faba'asa gulam, dan hantarlah seorang anak muda untuk mewarisi ahli sihir itulah, ilmu sihir dulu. Orang dulu merintah ni dia ada penasihatnya. Penasihatnya kebanyakan ahli sihir. Macam Fir'aun dia ada ahli sihir. Temu dengan Nabi Musa SAW. Akhirnya Nabi Musa menang dengan mukjizat Allah Ta'ala. Allah bagi mukjizat pada beliau, pada pengindah. Dan hantar seorang gulam untuk aku ajar supaya dia boleh warisi ilmu sihir. Maka didatangkan seorang anak muda ini untuk bertemu dengan ahli sihir. Semasa beliau mengajar anak muda ni, on the way nak pergi, ini bahasa muda saya nak sebutkan, on the way nak pergi ke rumah ahli sihir itu untuk belajar ilmu sihir. Akhirnya di tengah jalanan tu Nabi kata beliau bertemu dengan seorang pendeta agama. Pendeta agama inilah pendeta yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengajar anak muda ini supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada anak muda ini untuk boleh menyembuhkan penyakit-penyakit. Dipendek ceritanya, bila seorang sahabat diraja, sahabat raja yang zalim itu, dia punya mata buta. Matanya buta dan beliau minta untuk disehatkan, disembuhkan. Dan beliau bertemu kepada anak muda ini. Aku dengar kamu ada belajar ahli sihir, belajar ilmu sihir yang boleh menyembuhkan penyakit. Dia kata, la ushki, aku tidak pernah menyembuhkan penyakit, walakinnahu Allah ushki, Allah yang menyembuhkan penyakit. Nampak tuan-tuan, ini akidah orang Islam zaman dulu. Jadi kalau kamu nak aku sembuhkan penyakit itu, kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan penyakit kamu. Itu syaratnya. Macam kita lah kan, ada anak sebagian nak makan, beka ke apa semua buka puasa ni, sembayang. Kalau tak sembayang, makan Maggi je lah. Masuk angin, kempung perut bukan tepung kan. Nampak? Akhirnya orang buta ni, sahabat kepada raja ni, dia beriman kepada Allah Ta'ala dan dia disembuhkan penyakit. Disembuhkan penyakit dan dia amantu billah, aku beriman kepada Allah Ta'ala. Bila dia beriman kepada Allah, kes ini dibawa ke tempat di raja tu lah. Raja tahu kes ni, raja panggil. Raja panggil, siapa yang sembuhkan mata kamu? Dia kata, Allah yang sembuhkan mata. Disebut Allah tu, raja ni dia marah. Raja marah sebab zaman dulu dia bukan sekadar raja, dia juga Tuhan. Macam mana Fir'aun kata, Fir'aun tanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, aina rabbuka, mana Tuhan kamu? Tuhan kita ni tuan-tuan, tak semua orang boleh nampak. Nabi Musa paling kuat pun Allah tak nampak. Allah bagi aura pengsan. Yang temu Allah ni seorang je manusia, namanya Rasulullah. Dalam riwayat yang sahih, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj yang biasa kita raikan. Biasa kita ceramah sana sini. Sebenarnya peristiwa ni, bagaimana Allah bertemu direct dengan Nabi SAW. Malaikat Jibril pun tak masuk ke tempat tu. Sidratul Muntaha. Hebatnya. Jadi bila menyebut begitu, tak ada Allah Ta'ala, tak nampak pun Allah ni, tak nampak Tuhan kamu ni Musa.
Inni rabbukumul a'la, dia kata. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi sekali, kata Fir'aun. Apa jadi pada Fir'aun? Allah Ta'ala bagi tentera yang lembut dia. Hancurkan Fir'aun. Dan itulah al-ma, air. Itu ya. Hebat macam mana dia mengaku Tuhan. Rupanya dia bukan Tuhan pun. Dia adalah hamba Allah sebenarnya. Allah Ta'ala hancurkan dengan tentera yang bernama air. Tuhan-Tuhan dulu begitu. Kan orang-orang dulu yang memerintah ini dia mengaku Tuhan. Bukan sekadar memerintah, dia mengaku Tuhan. Jadi zaman itu berlaku juga dengan zaman Ashabul Ukhdud, apabila dia juga mengaku Tuhan. Bila dengar nama Allah yang lain, Tuhan yang lain, dia marah. Dia marah, dia beritahu kepada sahabatnya ini yang duduk di kerabat diraja, kamu kembali kepada agama kamu. Dia tak mau kembali, akhirnya yang disembuhkan oleh penyakit oleh pemuda ini, digergaji kepalanya sampai terbelah mati. Kemudiannya pendeta itu pun dibawa ke muka pengadilan, pun benda yang sama berlaku, digergaji kepala, putus dua. Macam Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Nabi yang diuji oleh Allah, dibunuh oleh Bani Israel. Wa yaqtuluna anbiya bighairi haq. Orang Bani Israel ini memang kerjanya bunuh Nabi. Allah Ta'ala hantar Nabi di kalangan mereka, mereka bunuh Nabi. Rasulullah sahaja berapa kali cobaan untuk dibunuh. Lempar batu daripada luar, Allah selamatkan. Di perang beberapa kali, Allah selamatkan. Jadi kerja-kerja membunuh Nabi, membunuh orang Islam ni bukan zaman kita di Palestin ni, bukan di Syria. Zaman dulu-dulu lagi teruk sebenarnya. Cuma ikut kecanggihan lah. Kalau dulu main bakar-bakar, sekarang ni main tembak-tembak. Akan datang nanti, tak tahu macam mana pula. Cuma Islam akan menang. Islam akan, ini jaminan Allah Ta'ala dalam Quran. Islam akan menang. Cuma dia punya perjalanan tu agak panjang. Sampai dibayar dengan darah. Hari ini kita nampak orang Islam di Syria habis, di Iraq habis, di Filipina habis. Sampai ke mereka datang ke Sabah, tempat aku tu. Sebab di sana diperang. Jadi orang Sabah, kahwin dengan orang Sabah. Mereka ke Sabah bukan nak Sabah sangat, sebab mereka duduk di Filipina. Filipina tembak sampai mati. Perang sana sini. Filipina negeri Kristian yang paling kuat di Asia Tenggara. Dia kalau dengar Islam memang di hati sangat. Jadi isu peperangan ini berlaku sampai hari kiamat. Akhirnya dibawalah anak muda itu. Ini semua mesti kerja agama, dia kata. Anak muda ni Allah Ta'ala lah yang sembuhkan penyakit-penyakit. Dan anak muda ni menyeru kepada Tuhan, kepada pemerintah ni supaya masuk Islam. Aku ya bukan kamu Allah Ta'ala, bukan kamu Tuhan, Allah Tuhan. Dan pemuda ini pula dia diberikan beberapa hukuman. Dan hukuman yang terakhir itu apabila beliau disalib. Panjang ceritanya tuan-tuan. Bila dia tahu yang bawa ajaran baru ni anak muda ni, Al-Ghulam ini, maka pemuda ini dibawa ke atas pokok paling tinggi, bukit paling tinggi, untuk dilempar daripada puncak paling tinggi itu sampai bawah, dia mati. Allah Ta'ala doa, budak ni doa kepada Allah supaya selamatkanlah istilahnya. Cobaan pertama selamat. Cobaan kedua pula dibawa ke laut, tengah-tengah laut. Tengah-tengah laut supaya ditebuk perahu itu tenggelam bersama dengan pemuda ni. Pemuda ni doa kepada Allah, selamatkan aku, selamat. Akhirnya cobaan ketiga, tak payah dibunuh, biar aku sendiri yang minta kau bunuh aku. Nampak tuan-tuan? Apa ibrahnya sampai minta suruh bunuh? Dengan syarat kau bunuh aku dengan panah. Masa kau panah tu, ya Rabbi Ghulam, wahai Tuhan yang bernama Allah Ta'ala, Tuhan kepada pemuda ni. Dengan syarat itu je. Lepas tu kau lepaskan tu, selesai. Dengan syarat masa kau panah tu, sebut nama Allah Ta'ala. Sebut nama Allah Ta'ala. Kumpulkan semua manusia-manusia di atas bukit tu, tengok aku dibunuh. Akhirnya dilepaskan anak panah tu, matilah anak muda Islam ni. Bila mati anak muda Islam ni, rakyat saksikan. Rakyat saksikan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Nampaknya rakyat tengok gitu, Allah Ta'ala bagi hidayah. Ramai orang Islam, orang yang tengok tu ramai yang masuk Islam. Amanna billah Ghulam. Kami beriman kepada Tuhan, kepada budak ni. Tuhan kepada budak ni. Bila rakyat itu ramai yang tahu itu dan dia masuk Islam, nak sedar agama itu adalah agama Islam, yang agama yang benar, bukan agama yang syirik seperti mana yang mereka anuti. Akhirnya pemerintah ini buat lagi keputusan yang luar biasa. Dia merintahkan tenteranya untuk korek parit tu, korek khandak tu. Dan akhirnya dimasukkan semua rakyat-rakyat yang Islam, dibakar ramai-ramai. Dengan syarat, kalau tak mau lama hidup lama,
kami lepaskan. Kalau beriman kepada Allah, masuk. Sampai Nabi kata, tinggallah seorang perempuan dengan anaknya. Yang kita biasa dengar cerita tu tuan. Perempuan ni dengan anaknya. Takut perempuan yang masuk api tu kan. Kita masuk aircon 1 jam pun ini api. Bila perempuan tu didesak untuk masuk, perempuan tu takut api kan. Akhirnya anak itu bercakap, ya ummi la takhaf. Wahai ummi, jangan takut, isbiri fa innaka 'alal haq. Sabarlah kamu kerana kamu berada di jalan kebenaran. Maka akhirnya anak dengan mak sekali mati dibakar. Setengah riwayat kata 70.000 orang Islam yang beriman pada masa itu dibakar ramai-ramai. Tuan, 70.000 bukan satu kuantiti yang sedikit. 70.000 ni zaman dulu tu banyak ada tuan-tuan. Jadi inilah dia peristiwa Ashabul Ukhdud yang membawa kepada kesadaran kepada kita bahwasanya peperangan itu pasti akan berlaku. Dan beberapa pengajaran yang ulama ambil daripada peristiwa ini. Pertama sekali, ayat suratul Buruj ini adalah suratul Makkiyah, ayat Mekah. Setengah ulama mensyarahkan apa makna Mekah, apa makna Madaniyah. Makkiyah, setengah ulama kata turun di Mekah. Setengah ulama kata turun sebelum hijrah Nabi. Madaniyah pula, setengah ulama kata turun di Madinah. Dan setengah ulama kata turun selepas daripada hijrah Nabi. Dan suratul Buruj ini turun semasa sebelum Nabi hijrah. Kita sedia maklum bagaimana Islam sebelum di awal pembangunan ataupun pembentukan dakwah Islam, bagaimana Nabi diperangi cukup luar biasa. Sehingga akan Nabi merintih kepada Allah Ta'ala. Dalam perang Badar berlaku 12 Ramadan, Allah Ta'ala memberikan beberapa ujian-ujian peperangan sejak daripada Mekah sampai ke Madinah. Cuma yang kita nak bincang ni Mekah dululah. Sehingga kan Nabi berintih kepada Allah Ta'ala bagi ayat, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syaqqa." Wahai Muhammad, kalau kamu rasa kerja dakwah ni senang, ramai yang ikut kamu, maka ramai akan ikutlah. Tapi kerja dakwah ni ada 2 sifatnya kata Allah. Ba'udat 'alaihim asy-syaqqa. Panjang dan susah. Mungkin kita bumi Selangor ni tak apa sangat dah sebab ramai masjid bapak ni ustaz-ustaz kita, masjid-masjid kita pun hidup. Tapi kami di Sabah, Masya Allah, tuan-tuan, nak pergi kampung pun pening sudah. Tak jumpa lagi orang yang murtad dan sebagainya. Tapi kita kena beriman kepada ayat Allah. Kerja dakwah tu memang panjang dan tak ramai yang ikut lah. Tak ramai yang ikut. Sebab tu kebiasaannya bila kita buat program dakwah ke program tazkirah ke, memang yang ikut tu mungkin tak ramai berbanding orang yang tak ikut. Sebab itu sifat Islam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai tentera Islam yang sedikit mengalahkan tentera kafir yang banyak. Berlaku zaman Mekah. Apabila Islam diperang, Nabi SAW di pulau. Padahal Nabi ni, orang semua percaya Nabi ni ibarat bank Islam. Tahu bank Islam? Semua orang bagi Nabi simpan duit. Al-aminnya Nabi. Tapi bila Nabi kata aku ni Nabi, semua perang Nabi. Orang yang paling dihormati bila bawa ajaran Islam yang sebenar, orang yang paling diperangi oleh golongan-golongan kufar. Termasuklah Abu Lahab, pacik Nabi sendiri, yang memerangi Nabi. Dulu masa Nabi lahir, Masya Allah, dia akikah 100 ekor unta untuk Nabi. Gembira sungguh bila Nabi bawa ajaran Islam yang sebenar. Dia antara yang memerangi Nabi SAW. Islam sedikit pada masa itu. Islam sedikit. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan beberapa ujian-ujian untuk memberikan kekuatan kepada orang Islam. Nak bawa Islam tu begitulah tuan-tuan. Sebab tu bila sahabat Nabi jumpa Nabi, mana pertolongan Allah ya Rasulullah? Nabi ungkit balik kisah Ashabul Ukhdud. Zaman dulu ada yang digergaji, ada yang dibelah kepalanya, ada yang dibakar hidup-hidup. Antal musta'jilun, kata Nabi, kamu ni orang tergesa-gesa. Padahal Khabbab bin Arad jumpa Nabi tu, belakangnya tu lah terkoyak ada tuan-tuan. Terkoyak ada sebenarnya. Itu pun Nabi kata, kamu ni kelang kabut nak menang. Tuan-tuan, kelang kabut ni nak minta tolongan Allah. Bukan senang Islam nak menang. Hari ni kita duduk dalam keadaan cukup.
nyaman sedikit. Jadi tugas kita bukan lagi berperang, mempertahankan Islam pula dalam diri kita. Yang keduanya disebutkan oleh ulama dalam tafsir Al-Munir, pasti akan ada lagi tokoh-tokoh zalim akan timbul. Raja zalim, rakyat jahil pun ada lagi, penasihat-penasihat. Benda ni dia akan terus. Dia akan copy and paste. Bukan sekadar zaman Ashabul Ukhdud. Orang-orang zalim ini pasti akan muncul sampai hari kiamat, yang ditutup oleh Dajjal, yang makhluk yang paling zalim pada akhir zaman nanti. Raja zalim yang sentiasa memerangi Islam, yang sentiasa tak senang dengan Islam. Walaupun mereka tak mengaku Tuhan tapi mereka mengaku ideologi lain lebih baik daripada Islam. Ideologi lain lebih adil daripada Islam, daripada hukumah daripada Allah Ta'ala. Hari ini kita saksikan macam mana orang-orang Islam, negara-negara Islam, semua negara Islam kita tengok macam mana dia punya pemimpin dan sebagainya secara umum. Kita tak fokus mana-mana. Ini muhasabah kita. Bulan Ramadan ni bulan terbaik kita muhasabah. Hari ini kita nampak macam mana rakyat, umat-umat Islam, pemimpin-pemimpinnya, yang sepatutnya bantu Islam, tak bantu Islam. Saya ambil contoh di negara Arab. Orang Israel, tuan-tuan, tak sampai 5 juta tenteranya. Tapi memang syarat tentera orang Israel ni umur 15 tahun wajib masuk tentera. Sebab mereka hidup dalam keadaan ketakutan. Perlu ada tentera. Orang Israel, negara Yahudi itulah, negara Israel. Tapi dia boleh memerintah Palestin. Dia boleh ambil Al-Aqsa. Duduk di sekeliling tu berapa ramai tentera-tentera Islam, pemerintah-pemerintah Islam, umat-umat Islam yang duduk. Cuma tengok ini saya nak sebutkan. Kadang-kadang kita tengok orang zalim ni bakar rumah orang zalim, tak sembahyang zalim, tapi tak bantu rakyat Islam, tak bantu umat Islam, itu juga dikatakan zalim. Kalau kita jangan tunggu orang tumbuk kita kata dia zalim. Tapi bila dia tak pedulikan kita sendiri dalam keadaan sengsara ni, dengan akidah kita terdesak diserang dan sebagainya, itu juga adalah zalim. Jadi watak-watak ni akan muncul yang menentang Islam dan sebagainya. Kalau tak, Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumul nar. Jangan kamu dekat dengan orang yang buat zalim. Kamu dekat saja, kamu disambat api neraka Allah Ta'ala. Itu dia. Maknanya ini ayat Quran dia sentiasa valid. Apa yang Quran sebut, itulah dia akan berlaku sampai hari kiamat. La tataba'anna man qablikum sananan shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta dakhulu radab tabi'tubuhu al yahuda wan nasara ya Rasulullah faman. Satu hari nanti kamu dan pemimpin-pemimpin kamu, Nabi kata, selepas daripada kami tak ada, suatu masa nanti umat ni akan ikut, pemimpin-pemimpinnya akan ikut jejak langkah sebelum daripada kamu, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, hatta dakharu radab, sehingga akan mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu akan ikut juga. Kemudian sahabat tanya, al-Yahuda wa Nasara ya Rasulullah, adakah mereka itu orang Yahudi Nasrani? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Tuan-tuan. Jadi hari ini kita nampak di kalangan negara-negara Islam, mungkin ada yang membangun, kita sedia maklum, macam UAE bangun. UAE ni jumpa minyak sekitar tahun 90. Saya baca fakta lah, tak tahulah kalau fakta lain. Dia jumpa minyak tahun 90. Kita Malaysia jumpa minyak ni hampir setengah abad dah. Tapi pembangunannya jauh lebih hebat daripada kita. Tapi adakah itu dipentingkan dalam Islam? Tidak. Tidak juga dikesampingkan. Pembangunan insan yang dipentingkan, pembangunan rohani yang dipentingkan. Yang ni yang diutamakan sebenarnya. Untuk menunjukkan Islam itu agama yang membina insan. Adapun kalau kita hanya fokus kepada pembangunan, maka insan-insan yang kita lantik itu tak ada pembangunan rohani, dia akan bawa kita ke arah kemungkaran. Sedangkan Allah kata dalam Quran, alladzina immakkannahum fil ard qamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar wa ilallahi 'aqibatul umur. Aku bagi kamu kuasa di dunia ni, Allah kata, untuk seluruh manusia mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Sembahyang jangan tinggal, menunaikan zakat jangan tinggal. Kemudiannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh kepada perkara ma'ruf, mencegah pada kemungkaran. Ulama membahaskan orang yang watak utama sekali yang kena buat kerja dakwah ni, al-amru bil ma'ruf, siapa dia?
hum minal umara, mereka di kalangan pemimpin dulu kena buat. Sebab An-nas adin mulukihim. Manusia akan ikut ajaran orang yang memerintah ataupun akhlak orang yang memerintah. Kalau orang yang pegang kuasa ni tak kena Islam, kita jangan heran rakyat ni itu tak kena Islam. Kita jangan heran sebab dia memerintah bukan dengan dasar Islam. Dia memerintah bukan dengan kehebatan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pasti akan wujud. Setiap akan datang pasti lagi akan wujud. Watak macam Ariel Sharon pasti akan wujud. George W. Bush pasti akan wujud. Watak-watak ni tidak akan selesai. Sebab tu kalau kita tengok election di US, syarat wajib nak jadi kandidat saja, calon saja, tak menang lagi. Dia kena pergi ke kuil yang tengah dibina di Palestin ni, di bawah Baitul Muqaddas tu, bawah Al-Aqsa tu, kuil Haikal, untuk angkat sumpah setia pada Yahudi. Itu jadi calon, tak menang lagi. Macam Barack Obama semua tu, syarat wajib nak jadi calon saja, dia kena pergi ke tempat orang Yahudi sana, dia kena memberikan satu ikrar taat setia. Bila menang nanti, jangan lupa terus perangi Islam. Sebab tu kita jangan heran, polis-polis dunia ni, dia mengaku polis dunia, tapi dia lah watak-watak yang sentiasa memerangi Islam, membina watak-watak menjadi fitnah kepada Islam, umpamanya macam IS dan sebagainya, Al-Qaeda. Yang kita tengok pun macam pelik, rupanya ini semua adalah strategi untuk mereka buat. Tapi mereka ada strategi. Orang-orang Islam tak ada strategi. Al-haqqu binan nizam yaghlibu al-batil bin nizam. Kata Sayyidina Ali, kebenaran yang tidak tersusun akan dihancurkan oleh kebatilan yang tersusun. Mana-mana syarikat pun dia kena ada plan strategi. Kat mana nak korek sini ke minyak, korek dan sebagainya. Korek sini dan sebagainya. Strategi. Kalau tak ada strategi, kita tak akan jumpa minyak tu. Kita tak akan jumpa khazanah yang Allah Ta'ala bagi. Hebatnya negara-negara Islam ni, kebanyakan yang Allah Ta'ala bagi harta bumi tu banyak. Mesir ni nilai dinar paling tinggi di dunia. Sebab itulah antara sebab mengapa Amerika serang Irak. Amerika serang Irak ni sebab mereka nak lumpuhkan dinar Irak. Dinar ni kalau dikuasai dunia, maka dolar akan jatuh. Dinar adalah mata wang utama negara Islam. Zaman Nabi guna dinar, kita guna itu. Kita guna kertas yang diikat oleh dolar. Nonton. Cakap ni macam pakar ekonomi pula. Tapi yang setakat yang saya tahu lah. Itu kan. Setakat yang saya tahu. Yang seterusnya iaitulah kita perhatikan bagaimana ahli sihir ni, bila dia tua tu, dia kata apa? Faba'athna gulam. Hantarlah generasi yang baru untuk aku. Apa maknanya? Apa maknanya? Musuh-musuh Islam akan sentiasa mencetak kader-kadernya untuk mewarisi jenayah orang memerangi Islam. Jadi tugas kita macam mana pula? Tugas kita cetak seberapa banyak penegak-penegak agama. Penegak agama ni tak sepatutnya Ustaz. Ustaz pun sekarang ni dah endangered species lah sebenarnya. Spesies terancam. Tak ramai dah sekarang ni. Jadi semua ni kita ni ada tugas, ada peranan untuk Islam. Tak boleh ceramah, tak ada masalah. Boleh bagi sumbangan untuk Islam. Boleh bagi itu untuk Islam dan sebagainya. Jadi watak-watak seperti ini mesti diwujudkan. Sebab musuh-musuh Allah, dia sentiasa akan mewujudkan. Sentiasa akan mencetak generasi-generasi untuk memerangi Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi Nasrani tak akan reda kepada kamu wahai umat Muhammad selagi mana kamu tidak ikut jejak langkah mereka. Perkataan tak reda itu menunjukkan mereka pasti akan buat kerja mereka. Islam pernah menang dalam perang salib yang berlangsung hampir 300 tahun. Islam menang. Punya marah dorang dengan Islam ni sebab kalah dorang. Akhirnya harinya mereka mencetak banyak mana tokoh-tokoh mereka untuk mempertahankan agenda mereka untuk memerangi Islam. Protokol Yahudi menjadi satu protokol dasar untuk memerangi Islam. Gerakan Freemason itu juga. Gerakan-gerakan Islam liberal. Islam tapi liberal. Mereka nampak Islam tapi liberal. Rupanya anak didik semua. Kalau di Sabah di tempat saya tu, dia ada Lion Club.
dia ada yacht club dan sebagainya. Ini semua adalah generasi-generasi mereka yang berdiri atas kebajikan tapi sebenarnya memusuhi Islam. Tuan. Yang seterusnya disebut oleh ulama yaitulah perlunya ada seorang rahib ataupun pendakwah yang muncul di tengah umat Islam. Ini dia. Maksudnya siapa dia tuh? Murabbi kita, para ustaz kita, bagi ruang mereka untuk bersuara, panggil mereka untuk menyampaikan Islam. Dalam masa yang sama mereka sedar kerja sampaikan Islami kerja mereka. Jangan halang mereka bekerja Islam. Wa man a'rad an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang menghalang kerja Islam, kata Allah, kerja memperingati manusia kepada Allah, ingatkan manusia kepada Allah, maka bila dia mati nanti dia akan jadi manusia yang paling susah di hadapan Allah Ta'ala nanti. Bagi ruang. Kalau syarikat kita boleh ada ruang untuk bagi tazkirah, panggillah siapa-siapa yang lebih sikit ilmunya untuk mempertahankan, itu menyampaikan Islam. Sekejap, bateri Posang. Perlu ada murabbi untuk kita sampaikan Islam. Saya sambung balik perkataan syarah ulama berkaitan tentang al-amru bil ma'ruf. Saya katakan tadi golongan utama yang mesti buat kerja ni adalah hum minal umara. Yang keduanya kata ulama hum minal ulama. Yang buat kerja ni juga yang sampaikan dakwah, yang murabbi-rabbi ni mesti ada di kalangan ulama-ulama. Yang duduk di tengah-tengah masyarakat yang menyampaikan Islam. Yang ud'u ilallah untuk menyampaikan Islam. Ini dia tuan-tuan. Kalau kita pun tak pandai, kalau kita pun tak boleh begitu, kita bagi jalan kepada golongan-golongan murabbi ini untuk sampaikan Islam. Hari ini kita alhamdulillah di bumi Malaysia ni masih ramai lagi ulama-ulama kita yang hidup lagi. Walaupun setiap tahun, setiap saban tahun akan ada yang meninggalkan kita. Orang-orang disebut ulama ini innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Orang yang paling takut dengan Allah adalah murabbi, ulama-ulama. Kita ni takut juga, tapi takut tu tak berapa sangat. Tapi kalau ulama-ulama ni hubungan orang dengan Allah tu rapat luar biasa. Sebab itulah antara tanda, antara sebab kenapa Allah tak kiamatkan dunia ni, sebab masih lagi ada orang-orang yang saleh, orang-orang murabbi yang masih lagi menyampaikan Islam. Ini tuan-tuan. Sebab tu kita jangan sia-siakan mereka. Takut nanti kata Nabi SAW, bila Nabi kata yarfa'ul ilm, inna min asyratis sa'ah yarfa'ul ilm wa yasbutul jahlu wa yashribul khamru wa yazharuz zina. Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat itu nanti Allah Ta'ala mengangkat para murabbi, para ulama. Yarfa'ul ilm wa yasbutul jahlu, tertegaknya kejahilan. Duduk di bandar KL ni tuan-tuan, kita sedia maklum macam-macam ada. Saya biasa juga pergi ke Bukit Bintang, sampaikan risalah-risalah itu kan malam tahun baru. Pergi ke Masjid Syakiri masa mahasiswa dulu. Pergi kita tengok macam mana umat Islam. Macam mana umat Islam yang tak sembahyang, yang minum minuman keras. Wa yasbutul jahlu, tertegaknya kejahilan. Hebatnya hadis Nabi ni, Nabi kata pertama sekali yarfa'ul ilm, akan diangkatnya ilmu. Kesannya wa yasbutul jahlu, tertegaknya kejahilan. Nampak tak? Sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana Allah Ta'ala angkat ilmu? Nabi kata dengan mematikan murabbi-murabbi ulama-ulama. Itu dia. Bila ulama-ulama mati, apa jadi pada manusia? Oh yasbutul jahlu, maka ramailah manusia yang jahil tentang agamanya. Dan hari ini kita nampak begitu. Yang buat maksiat, anak luar nikah, yang nagih dada, yang bunuh orang, yang dapat pingat emas lalu ni orang Islam. Yang nagih dadahnya apa semua, yang nombor satu pingat emas orang Islam. Sebab apa jadi gitu? Sebab makin sikit ulama-ulama yang hidup. Syekh Qaradawi hari ini menjadi rais ulama alami, ketua ulama sedunia. Umur sekarang ni hampir 90 tahun. Tertua dah. Syekh Qaradawi pernah jadi Syekhul Azhar di Mesir. Mempertahankan kebenaran, dihalau pergi ke Qatar, hidup dalam buangan selama hampir 50 tahun. Tuan-tuan, selama 50 tahun duduk di sana. Nak lahirkan Syekh Qaradawi ni, ulama macam ni untuk kali kedua, tak sama tuan-tuan. Hari ni doktor pun ramai tak kerja. Sebab mudah kita lahirkan doktor je. Cikgu pun ada juga yang tak kerja lagi, tunggu posting. Tuan-tuan. Sebab kita nak lahirkan watak-watak dunia seperti ini bukanlah susah mana berbanding kita nak lahirkan ulama-ulama. Jadi bila ada baki ulama ni,
maka kamu ikutlah mereka. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris. Bagaimana seorang laki-laki ini, al-gulam, duduk zaman Ashabul Ukhdud, bertemu dengan pemerintah zalim yang syirik pada Allah. Dia tak cari semua itu. Yang dia cari seorang rahib yang mendidik dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun mati mempertahankan Islam. Ini dia. Dan alhamdulillah kita duduk di belah-belah Kelang ni, rumah Kelang di Selangor KL. Surau-surau kita hidup. Saya pun alhamdulillah, tuan-tuan, banyak juga surau panggil ni. Kita bukan nak sampaikan tazkirah sangat, tapi kita nak bagi tahu jangan tinggalkan Islam, jangan tinggalkan ulama-ulama kita selagi mana mereka masih hidup. Kalau kita tak mampu didik anak kita, hantarlah pergi mana-mana. Pendidikan dan sebagainya. Sebab kita hidup zaman su'uz zaman, saya katakan. Zaman yang terburuk lah istilahnya. Zaman yang penuh dengan mihna tribulasi. Ia memungkinkan kalau kita tidak ada pengukuhan akidah, tak ada iman yang kuat, amalan saleh, maka kita akan jadi golongan yang mengikuti orang-orang rosak akidahnya, rosak akhlak dan sebagainya. Yang seterusnya disebut sini, iaitulah kita bekerja untuk agama Allah Ta'ala. Yang kita kena ingat, bekerja untuk agama Allah ni tak semestinya duduk di masjid. Mengabdikan diri pada Allah ni semua aspek kehidupan kita. Sebab tu Islam dinamakan sebagai ad-din. Apa makna ad-din? Ad-din maknanya cara hidup. Bila sebut cara hidup, di mana tempat kita duduk, kita bawa Islam. Di bangunan tinggi ke, di syarikat-syarikat. Dan bekerja untuk agama Allah ni tak semestinya orang yang bekerja di bawah dakwah semata-mata. Tidak. Apa yang kita buat untuk memberi maslahat kepada umum dan kita niat ikhlas, itu juga bekerja kerana Allah Ta'ala. Kita duduk di mana-mana syarikat dan sebagainya, dan kita kerja semata-mata nak mempermudahkan manusia, maslahat manusia di hospital dan sebagainya. Saya 3 hari lepas saya kuliah zuhur di Pusrawi. Saya pesan besarnya pahala bila kita duduk di bidang-bidang kesihatan seperti ini. Kita bagi talian ayat pada manusia kembali pada mengabdikan diri pada Allah. Dengan izin Allah mereka hidup, mereka sehat. Kalau kita ikhlas, kita bekerja kerana Allah. Jadi tuan-tuan, jangan kita rasa, ya aku ni bukan ustaz, tak payah bekerja untuk agama Allah. Dah, kita duduk di mana-mana bidang, ikhlas kita untuk bantu umat. Rezeki kita dapat tu, insya-Allah rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, kepercayaan dan ideologi yang rosak ni pasti akan wujud. Tuan-tuan, macam sekarang kita ada fikrah sosialisme, feminisme, sekular yang memisahkan agama dengan dunia. Agama di masjid saja, agama di surau. Keluar daripada surau tak ada agama. Ini semua ideologi yang menyerang orang Islam. Dan ada di kalangan kita ni yang tak kuat iman dan akalnya, tak kuat ilmunya, dia tak boleh beza dah. Sehingga akan ada mengatakan, undang-undang sekarang okey sudah, tak payah kita pakai undang-undang Islam sudah. Kalau okey, kenapa banyak orang yang zina, kenapa banyak luar nikah dan sebagainya? Sebab apa jadi itu? Sebab ideologi kita sudah diset. Kita kena buka balik sejarah. Syarat utama kemerdekaan tanah Melayu, Lord Red mesti digunakan. Itu semua adalah dasar-dasar ideologi. Kalau kita buka, maka diberilah kemerdekaan kepada kita. Sebab tu orang Inggeris keluar, dia tak keluar dengan susah hati, sebab dia dah letak pasar ideologi. Kesannya hari ini kita nampak, generasi anak muda kita, ideologi mereka lebih kepada keseronokan, lebih kepada kelalaian. Ada juga tapi yang menonjol tu gitu. Ini saya disebutkan. Sebab apa jadi gitu? Sebab kesan ideologi, pemikiran yang tidak berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Fa in tana'za'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah. Bila kamu ada masalah dunia, kata Allah, rujuk kepada Quran. Faruddu ila Allah, rujuk kepada Allah. Bila Allah, Quran. Hari ini berapa ramai orang Islam yang ada masalah dia rujuk Quran. Tuan-tuan, nampak? Dalam ayat yang lain, wa man lam yakum mimma anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Kamu ambil selain daripada ajaran aku, kamu akan jadi orang yang rusak. Pemikiran tak berdasarkan Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, kata Allah. Jangan kamu ikutlah hawa nafsu kamu. Kamu akan kembali kepada Quran. Ini tuan-tuan. Pemikiran-pemikiran begini telah pun wujud kerana tak kembali kepada Quran dan
dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seterusnya, yang saya ingat mungkin yang terakhir ini, yaitulah pengorbanan pasti diperlukan demi mempertahankan agama kita ini. Tuan-tuan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul azim. Allah kata dalam Quran, maukah kamu aku tunjukkan kamu satu tijarah. Tijarah ini bisnis lah kalau bahasa canggih kita. Yang mana bisnis ini akan menyebabkan kamu bebas daripada api neraka, Allah masukkan ke dalam syurga, Allah ampunkan dosa kamu. Apa dia? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan juga kamu berkorban untuk agama Allah Ta'ala. Berjihad dengan harta kamu dan juga diri kamu. Tuan-tuan, bila kamu berkorban macam tu, dzalikum khairul lakum in kuntum, itu lebih baik jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri. Aku ampunkan dosa kamu kata Allah, dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga Allah Taala. Kejayaan paling besar masuk syurga Allah. Itu kejayaan yang tidak ada tara banding, mu'tamad. Jadi kalau saya sebutkan ini, pengorbanan ni banyak dia punya aspek. Pengorbanan dari sudut duit kita, bagi sumbangan untuk kerja Islam. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, perut kita ni letih sebab makan saja. Makan ni alangkah eloknya kawal sikit, bagi duit sikit untuk perjuangan Islam, surau, masjid dan sebagainya. Tuan-tuan, ni budaya-budaya mesti dihidupkan. Nabi dulu bila nak peperangan, Nabi akan panggil para sahabat, siapa nak derma? Sayyidina Abu Bakar derma semua, all out, semua keluar, bank tu bank ni semua keluar untuk pelaburan. Abdurrahman Auf 2/3, Sayyidina Umar 2/3 harta semua. Yang tak ada harta, mereka infakkan mereka punya diri untuk perjuangan. Sampai ada yang mati syahid dalam bidang jihad. Ini saya nak sebutkan. Jadi kalau kita ada juga sumbangan untuk Islam. Yang mana kita mampu tuan-tuan. Sekurang-kurangnya bagi kaum ibu, kata ulama, sumbangan paling besar kaum ibu ni lita'arafu. Untuk mengenalkan, ajar anak-anaknya tentang Islam. Itu cukup dah jadi sumbangan paling besar kaum ibu lah untuk Islam. Dia tak perlu macam laki-laki ni kena keluar ceramah sana ceramah sini, sesat tengah jalan, mana rasa macam bangunan ni elok lagi putar ketika tadi, baru jumpa Grand Hyatt ni. Tak macam kaum laki-laki muslimat, cukup dia didik anaknya di ta'arafus sunnah Nabi, untuk dia kenal sunnah Nabi, sudah dikatakan tadhiyat, pengorbanan yang besar. Jadi ini kita jangan pandang remeh. Balik nanti kita teruskan didik anak kita insyaAllah. Yang terakhir, sahabat-sahabat, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita tengok wujud dalam Ashabul Ukhdud ni ada watak ibu dan anak dari dia. Maknanya perempuan pun dia ada sumbangan untuk Islam, anak muda pun dia ada sumbangan untuk Islam. Sebab itulah dalam perang Badar, Ibnu Umar dan juga Al-Aziz cukup muda, mereka tawarkan diri untuk berperang. Nabi kata kamu terlalu mudah balik. Nak mengatakan zaman Nabi ada semangat itu. Hari ini kita nak begitu juga tuan-tuan. Macam mana nak sumbang tu? Saya sebutkan tadi. Bantu anak tu kenal Islam. Bantu dari sudut infak dan sebagainya. Supaya apa? Supaya ada sumbangan kita. Bila Allah tanya hal balaghat risalati, adakah kamu telah sampaikan Islam? Sekurang-kurangnya kita ada jawaban. Iaitulah kita bantu dengan duit kita sedikit. Bi amwalikum wa anfusikum. Allah utamakan amwal, harta dulu. So manusia ni dia sanggup mati untuk harta. Sebab tu Allah utamakan harta dulu. Bila harta dia selesai, insya-Allah yang lain tu dia akan selesai. Hari ini kita banyak kepada orang yang menjadi kepada hamba kepada mal, harta. Banyak kejar dunia sana sini, hubbud dunia sampai takut nak mati. Takut tak makan, bila aku tak makan tak dapat bonus di raya ni. Tuan-tuan, sebab apa jadi gitu? Sebab kita menjadi hamba kepada harta. Bila jadi hamba kepada harta, Tuhan minta untuk dakwah sedikit, bantu Islam, umat dan sebagainya, maka kita tak bagi. Padahal dalam Ramadan ni kata Nabi, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang terbaik sekali adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Ibnu Abbas dalam riwayat marfu' mengatakan, Nabi dalam bulan Ramadan ni paling banyak bersedekah. Sebab tu kita jangan heran tuan-tuan. Dalam membantu Islam dalam Ramadan ni ada je tabung ni, banyak sangat tabung ni. Sebab apa? Sebab nak bagi ruang untuk kita
menyumbang, membantu Islam. Kita nak bangun qiyamul lail setiap hari, mungkin tewas dah. Kadang subuh pun kita tewas. Kita nak baca tilawah Quran setiap hari 1 juzuk. Macam Imam Syafi'i, Ramadan, hafal, khatam 60 kali. Kita nak buka Quran mungkin agak berat, sibuk lah apa semua. Sikit-sikit jadilah. Kan kita nak zikir sampai 1000 subhanallah. Nak pegang tasbih pun berat. Sekurang-kurangnya kita boleh cover dengan amalan-amalan. Itulah amalan sedekah kita. Yang dikatakan sebagai organ-organ untuk membantu Islam. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terakhir sekali, marilah sama-sama kita menjadi golongan yang membantu. Ambil kisah Ashabul Ukhdud ini, kita selalu barikan dalam diri kita bahawa kisah ini bukan sekadar kita nak dengar isi surat tazkirah, tapi kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kan watak-watak keberanian itu, watak-watak mempertahankan Islam, watak-watak membantu Islam, itu semua ada disebutkan dalam Ashabul Kahfi. Dan kita kenal siapa musuh, siapa tak musuh. Hari ini ramai umat Islam tak kenal siapa musuh. Yang musuh jadi kawan, yang kawan jadi musuh. Ini masalah kita. Sebab apa jadi begitu? Sebab pemikiran kita, pertimbangan kita dengan aliran Islam sudah tidak sama seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta sekadar itulah dulu. Jadi tonton yang terakhir sekali saya minta mohon je, ada pamphlet saya bawa daripada Sabah. Mana ada tu? Hilang sudah. Tonton kalau ada ni rezeki lebih sikit, tonton boleh bantu kita di Sabah ni. Misi untuk dakwah di Sabah ke. Untuk Sabah ke. Sekarang ni kita dah hantar, baru ni saya hantar 60 orang imam. Ada saya buat lebih sikit. Tonton bawa ni, tonton boleh ambil, rasa nak sumbang tu, sumbang ya. Bawa sebut pasal sedekah tadi tu. Sedekah pasal perjuangan ni. Di Sabah ni banyak isu lah. Tapi tak masuk dalam TV. Dalam TV masuk yang indah-indah Melaka lah. Masuk Gunung Kinabalu, masuk pulau-pulau, Sipadan. Tapi kalau kita pergi ke Sabah ni, yang murtad ni, yang pengurusi surau murtad lah apa semua, isu-isu di sana. Tuan-tuan, di sana dengan kristinisasinya, Masya Allah, hebat. Datang daripada Vatican City direct donation, datang daripada British, datang daripada England. Jadi kita berdepan dengan situasi gelombang yang luar biasa untuk agama di Sabah ni. Untuk tarawih ni, Ramadan ni kita hantar 60 imam tarawih. Sebab ada kampung-kampung yang tak ada tarawih, sebab tak ada imam. Itulah antara situasi umat Islam di Sabah. Cuma kita pesan imam-imam. Imam-imam ni di kalangan anak-anak muda kita juga, yang datang daripada Jordan, datang daripada Mesir. Kita panggil orang, sanggup ke tak duduk seminggu jadi imam. Seminggu je, bukan 30 hari. 30 hari memang taubat tak datang lah. Seminggu saja ni. Dia nak sebut setuju tu macam takut-takut je. Antum mengaji agama, kau mengaji agama seminggu je. Nabi berperang hampir 30 kali, kita seminggu je. Masya Allah, tak boleh. Malam tu ada yang tarik diri, tak sanggup. Akhirnya dalam 200 imam kita takit, termasuk muslimat pun ada, itu pendakwanya hanya 60 orang yang setakat ni. Yang lain tu ada yang balik tengah jalan. Bayanglah duduk di pedalaman Sabah, tak ada line. Tak ada line. Duduk situ lah. Handphone ada, line tak ada. Handphone ada, line tak ada. Line tak ada, baru buang. Jadi kita pergi hantar. Itu keperluan dakwah kita. Lain tu saya ceritakan 1 kilometer gereja. Saya ada slide tuan-tuan. Saya pernah sebut dalam Suralayan yang saya paparkan slide. 1 kilometer gereja, 1 kilometer gereja, 1 kilometer gereja. Pokoklah nak cari lubang minyak baru, pergi sambil-sambil tu tengok Allah banyaknya gereja ni. Pergi ke persiangan dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku? Sebab apa jadi begitu? Sebab jalan yang diberikan oleh orang-orang yang bersama dengan orang. Kekuatan orang tu memang hebatlah. Jadi kita buat sekadar mampu kita. Pergi Ranau, ada surau yang terbengkalai 20 tahun tak sembahyang. Rupanya murtad sudah semua. Tu dia. Pengurusi surau murtad. Saya kata, pakcik kenapa tukar agama? Tak ada orang sembahyang ustaz, jadi aku murtad lah. Surau tak ada orang sembahyang, aku pun murtad lah. Allahu Akbar. Jadi kita buat surau balik tak ada gambar ni. Dia Islam balik pula dah. Islam balik. Lepas tu kita tak ada, murtad balik.
Dia murtad, minta murtad tu macam pakai jersey Jerman Brazil. Ni euro ni kan, semua euro. Jadi follow up setiap bulan tu kita kena turun dan sebagainya, bantu mereka. Ada makcik 60 tahun tuan-tuan, masih buka Iqra. Belajar Iqra 60 tahun. Ustaz ajar saya baca ni. Okey dah tu, daripada tak tahu langsung kan. Ni ke produk. Ada gambar sini, kita masuk juga ke ke penjara. Kita buat korban khatan. Korban kita buat di Pulau Serudong. Inilah satu mana. Pernah kenal nama Pulau Serudong? Tak pernah. Negara mana tu? Negeri Sabah lah. Pulau Serudong ni tengah-tengah di antara Indonesia Malaysia. Kalau kita nak ke sana, kita kena lalu 3 checkpoint Excom. Macam di Pulau Mapul tu lah. Pergi sana, kita korban. Naik bot bos setengah jam. Kalau naik darat tu dalam 5 jam. Awak lembu. Lembu pun lemas. Sebab jalan macam ni kan. Lembu di sini highway senyap. Kena. Oh sedap. Jalan lurus. Berhenti sebab tol naik driver kencing apa semua. Di Sabah, lembu kita hampir nak pingsan. Tak tahan sebab tu kan. Galan yang macam tu. Nak mati ni Ustaz. Cepat-cepat sembelih. Demas dah. Demas dah dia. Banyak benda-benda yang di Sabah ni tuan-tuan. Kadang kita bawa Imam Muda Asyara. Imam Muda Asyara ni setiap tahun di Sabah. Tahun ni insyaAllah dia pergi lagi. Pergi ke korban di pedalaman Sabah. Di Sungai Kinabatangan tu. Situ. Kebetulan kami bawa dia ni tuan-tuan. Kebetulan lalu Sungai Kinabatangan tu. Kebetulan ada buaya. Tengok buaya tu ditunduk Ditunduk. Rupanya tengah berzikir. Yang dah serang. Ustaz kenapa Ustaz? Kalau terbalik ni, kita terkorban sebelum berkorban ni. Yang muda Asyara ni setiap tahun pergi. Tahun ni tak tahu lah, kalau saya bawa dia urus dia punya butik di Bangi tu, tak tahu kalau dia ni akan pergi lagi. Dia suka. Dia kata Ustaz Anan ni masuk TV, Imam Muda, dia jadi pendakwah ada rasanya. Tapi bila aku pergi Sabah ni, baru aku rasa aku ni pendakwah. Muslim team pergi sana. Heri Zahid Ilmi tu pun semalam bagi minggu lepas. Dia pergi Syria. Asyik di Syria ni pergi Sabah sekejap. Dia pergi Sabah 3 hari. Dia rasa ya Allah, aku ingat Syria teruk juga, Sabah pun teruk dia kata. Heri Zahid Ilmi tu baru daripada Sabah tu. Ustaz-ustaz kita pun ada yang daripada Semenanjung pergi misi dakwah. Tapi kalau nak pergi misi dakwah di Sabah ni, dia kena kuat lah tuan-tuan. Takut terbuka cawangan baru di sana. Kena kuat tu. Terbuka. Kita maaf muslimah. Ini realiti. Kawan saya masa misi dakwah tu, masa tu dia nikah. Buka cawangan nombor 2. Berani sungguh. Rupanya bapak ayah kata, Ustaz, jaga anak aku ni, aku takut dia ni murtad nanti. Oh, dengan penuh rela hati. InsyaAllah. Masa nikah, misi dakwah tu nikah. Bawa balik terus dia faham. Inilah di antara yang saya nak sebutkan. Dan Alhamdulillah, kita pun dah buka sekolah ni. Ni kita buka sekolah. Perluan kita di Sabah tuan-tuan. Kita nak cetak pendakwah generasi Islam di Sabah ni. Allah, sedih kita. Sekarang ni dia tengah running program di sana. Saya terpaksa di sini. Saya nak cari seberapa banyak duit kita ni, sumbangan tuan-tuan, untuk kita bawa ke Sabah supaya seperbulan kita boleh bantu masyarakat yang miskin, kemudian kita bantu mereka dari sudut ini. Mereka murtad, gereja bagi 3,000 sekali murtad. Kita bagi 10 kilo beras. Itu saja Ustaz. Gereja bagi aku 3,000 bah Ustaz. Oh, pening kepala kita. Kita ni Islam bukan duit ni, tapi dia berkata ada setengah kampung kita begitu, dia punya minda sudah begitu. Saya pergi ke Kudat, satu rumah panjang murtad. Tuan-tuan. Kudat. Satu rumah panjang murtad. Bila kata kenapa murtad? Kenapa tukar agama? Dia kata gereja bagi duit. Gereja bagi duit. Nak katakan orang buat kerja memang luar biasa. Kita di sini mungkin bila kita tak tahu, kita syukur je. Cukuplah aku makan, Ustaz, selesai dah tu. Padahal kawan-kawan kita di Sabah, ada yang tak pernah makan daging lembu. Orang miskin di Sabah. Disandarkan. First time makan daging lembu. Tahun lepas kita buat korban, first time makan daging lembu. Kita kat Semenanjung ni hari-hari lemcok. Tuan-tuan, sampai muak. Hari-hari daging lembu semua. Ada yang tak makan daging lembu. Orang fakir miskin. Bila kita bagi daging lembu tu, dia kata apa? Ustaz, minggu depan datang lagi sembelih lembu. Oh, dia dah mati.
Dia ingat hari raya korban setiap minggu. Dia kan bukan semangat orang. Nah, jadi insyaallah dengan semangat tuan-tuan ini kita akan teruskan juga. Dia ada nomor account sini. Ini NGO yang berdaftar. Kita tak buat untuk keuntungan. Kalau keuntungan bukan buat kerja ni. Kan kita buat multi level marketing. Ni multi level marketing untuk dakwah kita. Bukan untuk keuntungan. Memang untuk membantu Islam bersama insya-Allah. Terima kasih di atas jemputan syarikat besar ni. Kan macam rasa saya manager besar untuk hari ni. Ustaz datang sini dengan izin Allah Ta'ala. Terima kasih sekali lagi bagi masa sedikit untuk berkongsi bab kisah-kisah yang penting untuk kita ambil ibrah bersama. Yang baik itu datang dari Allah, yang kurang lemah kesalahan dari saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang muttaqin, orang yang membantu agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa rizqna ilma. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا إلى آخره واجعلنا من المتقين والفائزين بعده يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى في سبيلك وعلى طاعتك اللهم انصر إخواننا من المستضعفين والمجاهدين وفي كل مكان وفي كل زمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد الكريم وعلى آله وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. خلاص إن الإنسان